Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ialah prosesor terbaru dari AMD iaitu Ryzen 7 7700X. Kalau ikutkan dah sebulan prosesor ni dijual dalam pasaran kita, and ada yang bagi a good review, ada yang bagi bad review. Cuma yang menarik tentang prosesor ni, walaupun dia padu gila, bayangkan base clock dia dalam 4.5 GHz, kalau kita boost dia jadi 5.4 GHz, overclock jadi lagi tinggi kan. Walaupun prosesor ni padu gila, prosesor ni tak laku. Sampai di sesetengah negara AMD terpaksa turunkan harga jualan dia. Nanti saya cerita dengan lebih detail tentang prosesor terbaru dari AMD ni, performance dia macam mana, and pada akhir video nanti saya kongsikan dengan anda 3 sebab ataupun hujah yang saya dapat fikir kenapa prosesor yang padu ni tak laku. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okay guys, first kali spesifikasi sistem yang saya guna untuk review prosesor ni, motherboard saya pakai Aorus X670 Elite AX, RAM saya pakai Kingston Renegade 32GB DDR5 dengan speed 6400 MB transfer per second, storage Kingston Renegade juga, PCIe 4 NVMe SSD 1TB, cooler dari Cooler Master iaitu Master Liquid ML360L V2 ARGB, graphic card dari Sapphire Nitro RX 6700 XT, power supply dari Cooler Master juga iaitu V650W White Edition, dan casing ialah Master Case H500P Mesh White Edition dari Cooler Master juga. Okey, ini rupa paras Ryzen 7700XT. Design dia memang berbeza dengan design prosesor Ryzen sebelum ni sebab soket dia adalah soket yang baru iaitu AM5. Benda ni macam mengejutkan ramai orang sebab kita tahu yang AMD antara brand yang loyal pada satu-satu soket. Tiba-tiba mereka tukar soket baru dari AM4 ke AM5. So, compare dengan prosesor sebelum ni, dekat prosesor yang baru ni tak ada pin. Semua pin-pin connector tu ada dekat soket prosesor di motherboard macam motherboard Intel. Jadi automatically semua motherboard lama tak boleh guna dengan prosesor baru ni. But dari segi design prosesor ni somehow dia nampak garang oh. Anda perhatikan dekat tepi-tepi tu ada lekuk-lekuk, ada longkang-longkang. Memang cantik, cuma design ni tak praktikal sangat sebab once kita letak thermal paste, kita lenyek dengan dengan heatsink kan, thermal paste yang limpah tu akan kena dekat board prosesor. Nak cuci tu naya. Sebab tentang cooler ni memang ada satu masalah tentang prosesor Ryzen terbaru ni. Time announce prosesor, AMD minta orang bertenang sebab bila dengar soket baru orang fikir macam kena pakai cooler yang baru ataupun brand-brand cooler ni terpaksa keluarkan cooler yang baru kan. Tapi tak. Kata mereka walaupun soket berbeza, still kita boleh pakai aftermarket cooler yang ada sekarang lah. Tapi bila orang dah start beli prosesor ni, pasang kan, tengok cooler yang mereka ada tu tak boleh guna. Ada sesetengah cooler okey macam AMD bagi tahu ataupun macam yang saya guna Cooler Master ML360L V2, tapi banyak juga yang bermasalah. Saya concludekan, saya simpulkan cara paling senang untuk tahu sama ada cooler kita tu boleh pakai tak dekat motherboard AMD yang baru ni ialah kalau cooler kita mengguna pakai bracket mount asal motherboard tu, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau cooler kita terpaksa buang bracket asal AMD yang ada dekat motherboard, pakai dia punya own bracket mount tu, yang tu memang tak boleh lah. Dan alang-alang cerita bab cooler ni, kita sentuh terus tentang thermal
performance Ryzen 7 7700X. Saya stres guna AIDA 64 selama 1 jam. Tak berekon, bilik tak berekon, just pasang kipas sahaja. Suhu maksimum boleh cecah 95 darjah, tapi average main sekitar 83 darjah. Idle temperature dalam 44 darjah. Dan kalau main game, saya boleh puji gila prosesor ni, suhu dia tak lebih 50 darjah. Kalau untuk Dota tu tak sampai 40 darjah kot. Lagi rendah dari idle punya suhu. Memang benda ni dia tengok pada cooler yang kita guna juga. Tapi memang ada, ada pengaruh dari prosesor tu sendiri. Saya guna cooler yang sama, sejukkan Ryzen 9 5950X. Bila gaming untuk prosesor tu suhu cecah 70 darjah. Tapi untuk yang baru ni tak cecah 70 darjah. Kira memang okey sangat-sangat lah. Dari segi performance, first kali saya test guna Cinebench R15, Cinebench R23. Untuk OpenGL dan CPU tu ranking dia top, macam yang anda dapat tengok sekarang. Anda boleh pause kalau anda nak tenung lama-lama result tu. Dan ini pula graph gaming untuk Ryzen 7 7700X. Saya test dengan resolution 2K. Graphic card saya pakai Sapphire RX 6700 XT. Actually, saya nak test dengan grafik card terbaru dari Nvidia, iaitu Nvidia GeForce RTX 4090 kan. Tapi saya tak ada grafik card tu. Jadi saya pakai grafik card yang saya gunalah, personal grafik card saya. Lepas tu, untuk anda dapat gambaran kasar performance Ryzen 7 7700X ni, ini graf perbandingan antara Ryzen 7 7700X dengan Intel Core i7 12700K, 2K resolution, ultra ataupun best setting. Saya aware yang i7 12700K bukanlah prosesor yang latest, tapi ni just nak bagi anda satu gambaran kasar lah. Saya belum beli lagi prosesor terbaru dari Intel. Orang kata ambil suasana, nak kau suasana boh. Oh ya, dari segi power consumption dengan default TDP 105 watt, ini kira prosesor yang okey dari segi power efficiency. Performance padu tapi tak makan power sangat. Kalau anda overclock, itu cerita lain lah. Okey, sebelum saya bagi tahu kepada anda beres boh, jumpa lagi kan. Saya nak kongsikan dengan anda 3 sebab yang saya fikir kenapa prosesor terbaru dari AMD ni tak laku. Yang pertama, actually lepas COVID-19 ataupun PKP yang terbaru tu tamat, ditambah dengan mining mati, demand untuk PC tu sendiri sebenarnya menurun gila. Drastically turun kalau nak dibandingkan dengan time PKP tu sendiri. So, automatically demand untuk prosesor pun jatuh. Yang kedua, disebabkan AMD dia tukar sistem yang baru. Dia pakai soket yang baru. Kalau kita nak upgrade kita punya current PC kepada prosesor baru AMD ni, automatically kita kena beli motherboard yang baru dan juga RAM yang baru, DDR5 punya RAM. Harga untuk motherboard baru buat masa ni sangat mahal dan bagi saya tak berbaloi lah untuk anda beli. Prosesor ni saja harga dia dalam RM2,000 Malaysia. Dia punya motherboard dalam RM1,000 Malaysia. Tambah dengan RAM lagi yang berkualiti, harga dia dalam RM500 Malaysia. Total untuk upgrade satu prosesor ni sama sebiji dengan satu PC yang boleh main Full HD 144Hz kot. Macam tak berbaloi lah kan. Dan yang terakhir, to be honest dengan anda kan, sebagai seorang reviewer, saya perhatikan market PC ni secara detail satu persatu dari 2017 hingga sekarang lah. Actually dari 2015 lagi, sebab saya main custom PC ni dari 2015. Saya tengok untuk tahun 2022 ni, kita punya teknologi sebenarnya dah sampai satu level yang tepu dah. Performance dia, anda beli yang Ryzen 5000 series ke, saya rasa tu dah memadai untuk carry game ataupun software yang ada sekarang. Actually game lah, sebab software tu mungkin penggunaan kita berbeza. Orang yang pakai AutoCAD mungkin mereka nak yang lagi power. So untuk mereka memang berbaloi lah untuk upgrade ke prosesor yang baru ni kan. Tapi untuk kebanyakan orang yang guna PC untuk gaming, sebenarnya kita tak nampak nilai untuk kita upgrade ke prosesor yang terbaru ni. Current PC kita yang sedia ada pun boleh deliver game dengan sangat baik dah. So apa kepentingan untuk kita upgrade ke prosesor yang baru ni? That's why bagi saya, di atas ketiga-tiga sebab tadi,
prosesor terbaru AMD ni walaupun dia padu, dia tak laku. Orang tak nak beli. Mungkin kalau AMD keluarkan Ryzen 5 latest dengan harga yang lebih berpatutan, orang akan cubalah. Itu pun kita still tak boleh nak fully optimize sistem baru yang kita buat tu. Kita tak nafikan yang prosesor dia padu, RAM dia laju, mega transfer per second memang laju gila. Tapi tak ada game yang mampu tunjuk kesan yang signifikan dengan perubahan sistem yang kita buat tu. Apa pendapat anda? Maybe anda boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.